Hari ini video ini saya ingin kenalkan para panel webinar kita yang berarif dari Jakarta. Panel pertama, Saudari Nur Faraizam binti Abdul Razak. Panel yang kedua, Wan Nur Aini Sofia bin Wan Muhammad Basri. Panel yang ketiga, Saudari Anis Razia binti Muhammad Rozi. Dan panel yang keempat, Muhammad Saifuddin binti bin Anwar. Tanpa melengahkan masa, saya ajukan soalan pertama saya kepada panel pertama. Bolehkah saudari terangkan apakah definisi multi level marketing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Multi level marketing atau dikenali sebagai MLM ialah satu sistem yang digunakan oleh sesebuah perniagaan. MLM adalah suatu cara atau metod yang dirancang oleh perusahaan untuk menawarkan suatu produk dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan jalan melaksanakan penjualan secara langsung kepada konsumer melalui satu jaringan yang dikembangkan oleh para distributor lepas. MLM disebut juga dengan network marketing yang intinya adalah membentuk jaringan bisnes atau pemasaran dan membahagikan keuntungan bersama-sama. Perusahaan yang menggunakan strategi MLM akan mendistribusikan produk-produknya melalui sebuah jaringan yang terdiri dari para bisnes independen di seluruh dunia secara bebas. Di antara perusahaan MLM, ada yang melakukan kegiatan menjaring dana masyarakat untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar hampir 100% dalam setiap bulan. Ada beberapa perusahaan MLM yang mana seseorang dapat menjadi ahli dengan tidak perlu menjual produk perusahaan, namun hanya sekadar mendaftarkan diri dengan membayar wang pendaftaran. Seterusnya, dia bertugas mencari anggota lain dengan cara yang sama. Semakin banyak anggota, maka akan semakin banyak untung yang diperoleh dari perusahaan tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ini benda. Terima kasih saudara. Seperti mana kita tahu, majoriti menyatakan sistem MLM adalah haram dalam Islam. Maka saya mohon penjelasan dari panel kedua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbalik kepada soalan yang diajukan oleh moderator sebentar tadi berkenaan dengan bentuk sistem MLM ataupun multi level marketing yang jelas keharamannya. Okey, yang pertama adalah harga tinggi dari biasa. Okey, menjual produk dalam sistem MLM dengan harga yang jauh lebih tinggi dari biasa amat tidak digalakkan dalam Islam. Malah menurut sebahagian ulama, akad seperti ini terbatal kerana mengandungi qabalul fahish, yakni penipuan yang terlalu ketara. Okey, yang kedua, terdapat juga syarikat MLM yang melakukan manipulasi dalam menjual produknya atau memaksa pembeli untuk menggunakan produknya atau yang dijual adalah barangan haram. MLM sebegini jelas sekali keharamannya. Okey, yang ketiga, terdapat juga unsur mirip syafwatan fi syafkah atau bai'atan fi bai'ah, iaitu dua akad jual beli dalam satu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya di dalam sebuah hadis. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqah wahidah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari membuat dua belian, yakni akad dalam satu akad. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan menerusi Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yab'ataini fi bai'ah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari terlibat dengan satu jualan di atas satu jualan. Ini berlaku apabila ada sebahagian syarikat MLM yang membuka pendaftaran ahlinya dengan cara setiap ahli perlu membayar yuran. Tidak dapat dipastikan sama ada yuran tersebut untuk membeli kedudukan ataupun membeli produk. Pada waktu yang sama dengan kementerannya keahliannya itu, pelanggan akan menjadi wakil bagi syarikat untuk merekrut ahli baru.
tindakan MLM sebegini termasuk dalam kategori hadis yang telah saya sebutkan di atas. Okey. Ini kerana pelanggan tersebut dikira melakukan transaksi akad muawadat, iaitu kontrak pertukaran hak kewangan bila membeli produk atau menjadi ahli, dan dalam masa yang sama termasuk dalam satu jenis akad lagi, iaitu perwakilan untuk menjual produk itu kelak di samping mencari ahli baru dengan komisen tertentu. Amalan seperti ini jelas sekali keharamannya. Jadi pesanan saya, yang halal itu jelas, maka patuhilah. Yang haram itu pun jelas, maka jauhilah. Dan yang mana tidak dijelaskan pengetahuannya, terimalah dan bersyukur. Wallahu a'lam. Terima kasih saudara. Untuk pengetahuan anda sekalian, setiap perniagaan ada halal dan haram. Jadi bagaimanakah sebuah perniagaan mempraktikkan sistem MLM secara halal? Bolehkah panel ketiga kita untuk berkongsi pendapat? Terima kasih saudara moderator. Bagi menjawab soalan tersebut, untuk menjadikan MLM itu sebagai halal, disarankan agar pengamal MLM memastikan asas minima syariah berikut dipatuhi, iaitu pertama, produk MLM ini mestilah dibeli dengan tujuan yang sebenar, seperti produk yang benar-benar bermanfaat dan dibangunkan dengan serius, seperti ubat-ubatan, berkualiti dan unik dan lain-lain. Justru produk MLM yang kabur kualiti dan kegunaannya tidak dibenarkan kerana bertentangan dengan undang-undang dan hukum syarak. Ia tidak halal. Kekuatan MLM ini ialah kepada produknya yang bermutu dan bukan kepada objektif jangka pendek untuk mengumpul dana modal. Yang kedua, produk bukan emas dan perak yang boleh dijual beli secara tangguh. Ini kerana penjualan barangan emas secara tangguh adalah riba nasi'ah. Yang ketiga, komisen yang diberikan kepada ahli untuk setiap penjualan ahli bawahnya mestilah jelas. Tiada komisen tanpa usaha, bermakna orang atas hanya berhak mendapat komisen dari ahli bawahan yang dibantunya sahaja. Yang keempat, keuntungan dan komisen bukan berdasarkan kepala atau ahli yang ditaja, tetapi berdasarkan nilai produk yang berjaya dijual. Ini diperlukan bagi membuktikan ia menumpukan kepada perniagaan penjualan produk dan perkhidmatan dan bukan permainan wang. Yang kelima, tidak diwajibkan kepada ahli menjual tertentu produk bagi memperolehi komisen dari orang bawahannya. Setiap upline atau orang di sebelah mestilah menaruh usaha atas jualan orang bawahannya, seperti mengadakan perjumpaan, taklimat, motivasi dan teknik berkempen secara terancang seperti sebuah syarikat yang pelbagai ahlinya. Ini perlu bagi melayakkannya menerima komisen dari sudut syariah. Jika tidak, adalah dibimbangi akan terjerumus kepada syubhah. Ini kerana konsep perniagaan dalam Islam tidak membenarkan keuntungan dari sesuatu perniagaan yang diperoleh tanpa usaha. Justru itu, sedikit usaha perlu dicurahkan bagi menjadi sebab untuk mendapatkan hak ke atas komisen. Perlu diingat, kebanyakan ahli di kaki yang ke-10 ke bawah mungkin tidak mengenalinya kerana dilantik oleh orang bawahannya yang ke-9. Jika tidak, apakah haknya untuk mendapat komisen yang berangkai dan begitu jauh? Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih kepada panel kita. Seterusnya saya ajukan soalan kepada panel terakhir, iaitu panel kita yang keempat. Akad itu adalah penting dalam sebuah perniagaan. Tanpa akad maka terbatallah setiap perniagaan. Jadi kita mempersilakan panel keempat untuk berkongsi berkenaan syarat-syarat akad dalam perniagaan dan larangan syarat dalam perniagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kepada Tuan Pengerusi atas soalan tersebut. Bagi memastikan prinsip saling meredai itu terlaksana, maka syarak telah menetapkan syarat-syarat tertentu bagi setiap urusan perniagaan. Syarat-syarat ini jika dilanggari akan menyebabkan suatu urusan perniagaan tidak sah atau terbatal. Antara syarat-syarat tersebut ialah: yang pertama, orang yang menjalankan akad perniagaan hendaklah mumayyiz, iaitu mampu membuat pertimbangan sendiri. Yang kedua,
mereka melakukan akad dengan kerelaan sendiri, yakni tidak dipaksa melakukan akad. Yang ketiga, status barang yang diperniagakan dan harganya hendaklah diketahui dengan pasti, yakni tiada kesamaran oleh penjual dan pembeli. Ini untuk mengelakkan berlakunya gharar. Yang keempat, barangan jualan diizinkan oleh syarak, yakni tidak tersenarai dalam barang-barang yang haram. Yang kelima, jika urus niaga membabitkan mata wang, hendaklah mematuhi syarat-syarat pertukaran mata wang mengikut syarak. Yang keenam, hendaklah diselaraskan kandungan ijab dan qabul dari segi sebutan barang, harga dan sebagainya. Tidak sah akad jual beli jika ijab dan qabulnya tidak selaras. Contohnya, penjual berkata, saya jual barang ini dengan harga RM40 dan pembeli pula berkata, saya beli dengan harga RM30. Untuk soalan kedua, iaitu larangan dalam perniagaan. Setiap urusan perniagaan yang hendak diiktiraf oleh Islam hendaklah bebas dari unsur yang dilarang dan diharamkan oleh syarak. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, larangan-larangan syarak dalam urusan perniagaan berkisar atas beberapa sebab tertentu, iaitu membantu kepada perbuatan maksiat, terdapat unsur-unsur gharar dan penipuan, terdapat unsur-unsur eksploitasi dan pemerasan, terdapat penganiayaan terhadap salah satu pihak yang berakad. Itu saja daripada saya. Saudara, ini merupakan satu perbincangan fenomena sistem MLM. Namun boleh saya katakan bahawa jika ada salah satu perusahaan MLM yang selamat dari pelanggaran syar'i yang telah panel sebutkan tadi, maka hukumnya kembali kepada kehalalannya, kerana memang pada dasarnya semua muamalah hukumnya halal, kecuali kalau ada isi yang mengharamkannya. Akan tetapi ada sebuah tanda besar, adakah MLM yang seperti itu. Semoga Allah SWT menjauhkan diri kita dan keluarga kita serta segenap umat Islam dari melakukan sesuatu yang haram, serta semoga Allah SWT sentiasa memberikan rezeki yang halal. Sebelum saya mengakhiri halaqah kita pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap kata. Jika hati sejenis air, jika hati seperti awan, jangan biarkan ia mendung. Jika hati seindah bulan, hiasilah ia dengan keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.